Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam muafakat Johor. Ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pembincangan forum pada pagi ni malam yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisahkan tema sosial iaitu cabaran akidah semasa. Ahli-ahli panel kita akan membincangkan dengan terperinci tentang liberalisme dan pluralisme. Sebelum itu, tahukah anda maksud liberalisme? Perkataan liberalisme berasal daripada bahasa Inggeris bererti kebebasan. Perkataan ini merujuk kepada liberty dalam bahasa Inggeris atau perkataan liberty dalam bahasa Perancis bermaksud kebebasan. Syekh Sulaiman Al-Kirazi dalam kitabnya Liberaliyah Al-Kirazi menyatakan bahawa liberalisme ialah mazhab pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Liberalisme adalah satu bentuk fahaman sekularisme dan ideologi yang memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama kerana ia mengutamakan aspek kebebasan dan kemerdekaan bagi individu. Di samping itu, pluralisme juga bermaksud melibatkan kebenaran adalah milik bersama semua agama. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menerusi lebih mendalam topik perbincangan molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, saudari Nur Nabihah Huda binti Hairun yang merupakan ahli panel yang pertama pada hari ini. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudara pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Berada di sebelah kiri saya tak lain tidak bukan tentulah ahli panel kita yang kedua iaitu saudara Amirul Farhan. Walaupun nampak pemalu namun petah bicaranya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan baik. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu cabaran akidah semasa. Sidang hadirin yang dihormati. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, elok kiranya kita menerusi lebih mendalam tentang liberalisme dan ciri-cirinya. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita iaitu saudari Nabihah. Mohon saudari merungkai persoalan ini kepada semua. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Seperti mana yang dikatakan oleh moderator tadi, liberalisme merupakan salah satu jenis ideologi atau faham yang memang mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan bagi tiap-tiap individu. Kebebasan yang diberikan dalam hal ini mencakup keseluruhan bidang seperti politik, ekonomi, sosial, agama dan berbagai bidang lainnya. Fahaman ini benar-benar merujuk pada kebebasan sehingga menentang segala bentuk pembatasan pada individu tertentu. Faham ini juga merupakan memiliki pandangan bahawa masyarakat dan negara harus saling menghormati kebebasan individu. Faham liberalisme tumbuh dan berkembang dengan baik dalam negara yang memiliki sistem demokrasi. Hal ini berkaitan erat kerana demokrasi dan liberalisme sama-sama menganut unsur kebebasan di dalamnya. Namun, kebebasan ini yang ada bukan mutlak dan dianggap selalu benar. Kebebasan yang dimasukkan tetap memiliki batasan-batasan dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menjaga keteraturan dalam ideologi ini. Sistem ideologi liberalisme memiliki beberapa ciri pembeza yang dapat dilihat dari sistem ideologi lainnya. Ciri liberalisme tersebut antara lain
Yang pertama, dalam liberalisme, masyarakatnya memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja dan memiliki sesuatu. Yang kedua, masyarakatnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam penyelesaian masalah untuk menghilangkan egoisme. Yang ketiga, pemerintahan yang ditentukan oleh persetujuan rakyat atau masyarakat yang diperintah. Yang keempat, memiliki hukum yang berjalan untuk membela dan memakmurkan rakyat. Dan yang kelima, negara hanyalah merupakan alat untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang ciri-ciri liberalisme yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Seterusnya, saya memohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Amirul Farhan, tentang langkah-langkah mengatasi liberalisme. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengurusi. Sidang hadirin yang dihormati, langkah untuk mengatasi fahaman liberalisme ialah tiada masalah yang tiada penyelesaian kerana Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud bagi setiap penyakit ada ubatnya. Justru bagi mengatasi masalah gejala keruntuhan akhlak di kalangan remaja Islam, kita perlulah memberi perhatian kepada perkara berikut. Yang pertama ialah dengan memberi didikan Islam yang sebenar. Pendidikan agama merupakan asas yang paling penting bagi membentuk jati diri Muslim yang sebenar. Kefahaman agama yang sebenar dan keyakinan terhadap Allah akan menanamkan dalam diri insan sifat takwa kepada Allah. Dan takwalah yang akan membezakan antara setiap Muslim. Yang kedua ialah tanggungjawab ibu bapa. Ibu bapa perlulah memberikan perhatian yang sewajarnya kepada anak mereka. Walau sibuk dengan tugasan harian, tanggungjawab mendidik anak tidak boleh diabaikan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Yang terakhir ialah sikap prihatin masyarakat. Masyarakat Islam yang baik adalah masyarakat yang akan memastikan setiap anggota masyarakatnya tidak terlibat dengan gejala keruntuhan moral. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang siapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Sekiranya ia tidak mampu, cegahlah dengan lisannya. Dan sekiranya masih tidak mampu, maka cegahlah di dalam hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tentang faktor tentang langkah-langkah liberalisme. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, marilah kita merungkai apa itu pluralisme dan ciri-ciri dengan secara terperinci. Silakan saudari Nabiha. Terima kasih saudari pengerusi. Islam menghargai toleransi agama lain tetapi tidak menganggap semua agama adalah sama. Dengan erti kata lain, Islam tidak menganggap bahawa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh agama lain. Penyelesaian Islam terhadap pluralisme agama adalah dengan mengakui perbezaan dan identiti agama masing-masing. Atau untuk kamu agama kamu dan untuk aku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Kesetaraan atau persamaan, ajaran pluralisme agama mengajarkan semua agama sama dan setara, tak ada yang paling baik dan tak ada yang paling buruk. Yang kedua, liberalisme atau kebebasan. Ajaran pluralisme agama mengajarkan hak kebebasan beragama dalam erti keluar masuk agama. Hari ini seseorang boleh menjadi Muslim, esok menjadi Kristian, esok lusa menjadi Hindu dan seterusnya. Relativisme sebetulnya ini adalah implikasi dari kedua watak yang sebelumnya. Ajaran pluralisme agama mengajarkan kebenaran agama relatif. Yang keempat, reduksionisme. Untuk sampai kepada kesetaraan atau persamaan, ajaran pluralisme agama telah mereduksi jati diri atau identiti agama-agama menjadi entiti yang lebih sempit dan kecil, yakni sebagai urusan peribadi. Dengan kata lain, pluralisme agama itu berwatakkan sekular. Yang kelima, eksklusivisme. Ramai orang yang gagal
mengidentifikasi dan memahami watak atau ciri yang satu ini. Hal ini disebabkan selama ini ajaran pluralisme agama ini diwawarkan sebagai anti-eksklusivisme. Ia sering menyuguhkan dirinya sebagai ajaran yang tampak, ramah dan sangat menghormati keperbezaan dan menjunjung tinggi kebebasan. Tetapi pada hakikatnya, dia sebetulnya telah merampas kebebasan pihak lain dan menginjak-injak serta memberangus keberbezaan apabila dia mendeklarasikan diri dan mengklaim sebagai pemberi tafsir atau teori atau ajaran tentang kemajmukan agama-agama yang absolut benar bahawa semua agama sama. Jadi, sesungguhnya ia telah merampas dan menelanjangi agama-agama dari klaim. Jadi, sesungguhnya ia telah merampas dan menelanjangi agama-agama dari klaim kebenaran semestinya masing-masing untuk kemudian dimiliki dan dimonopoli oleh dirinya sendiri secara eksklusif. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih saudari Nabiha. Sidang hadirin yang dirahmati dan dirahmati Allah sekalian, kini kita masih lagi berada dalam pembincangan forum yang ceria dan indah ini. Pada ketika dan saat ini, kita masih lagi mengupas tentang cabaran akidah semasa. Kita teruskan perbualan bicara kita pada hari ini. Pada hari yang berbahagia ini, saya percaya gejala ini jika dapat ditangani dengan baik, sudah pasti gejala ini tidak akan membarah dalam kalangan pelajar. Soal saya kepada ahli panel kedua, apakah langkah-langkah yang boleh diambil dalam usaha menangani pluralisme? Terima kasih saudari pengerusi. Langkah untuk mengatasi gejala fahaman pluralisme yang pertama ialah bercermin. Kita harus tahu diri kita seperti apa. Fahami diri kita. Apa yang kita punya, kelebihan dan kekurangan apa yang kita ada. Jika ada kelebihan, syukuri. Jika ada kekurangan, cubalah untuk melengkapi. Yang kedua ialah lihat sekitar. Kita harus membuka mata akan siapa yang akan di sekitar mereka. Beradaptasi dan menghargai peribadi mereka. Ya, walaupun kita belum bisa dihargai oleh mereka, bayangkan kita menjadi mereka. Rasakan dan posisikan diri kita dengan keadaan yang sama dengan mereka. Hargai. Mencubalah untuk menghargai posisi dan keadaan mereka. Bukalah mata akan keberagamaan yang ada, kerana sebenarnya positif dan negatif dari setiap hal mempunyai nilai sendiri. Terima kasih saudara Amirul. Demikian tadi pembincangan daripada semua ahli panel kita tentang cabaran akidah semasa. Menunding jari menyalahkan satu-satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikan gejala ini bukanlah semudah kita berbicara. Oleh itu, banyak langkah yang dapat diimplementasikan agar pelajar-pelajar dapat belajar dalam suasana yang kondusif dan harmoni. Kita tidak seharusnya mengharapkan usaha pihak berautoriti sahaja, tetapi perlulah berganding bahu, ibarat bukit sama didaki, kelurah sama dituruni. Dengan berkat daya usaha yang gigih, insya-Allah kita akan dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di pesada dunia agar duduk sama rendah dan diri sama tinggi dengan negara-negara yang maju yang lain. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam, salam bersantun, salam yang meminta maaf, salam yang meminta ampun,
saya mewakili daripada semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang menyaksikan forum ini. Lantaran ketebasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.